الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Sama-sama kita muliakan Al-Fadil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan pimpinan jawatan kuasa pengurusan surau Al-Kahfi, muslimin dan muslimat, rakan-rakan, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya muliakan lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang bersih, hari ini merupakan hari yang ke-14 kita menjalani ibadah puasa, dan malam ni malam yang ke-15 kita bertarawih, dan malam besok merupakan malam terakhir, dan selepas itu kita akan witir dengan kunut. Jadi makna setelah selesai 15 hari, mana besok malam, maka dah separuh dah kita melaksanakan ibadat Ramadan. Kita rasa baru lagi kita menyambut Ramadan, dan Ramadan telah pun separuh akan meninggalkan kita. Beruntunglah bagi mereka yang sentiasa mengambil peluang ataupun ruang surau ni, satu tempat ruang dan masa, dan juga kita melakukan pengisian-pengisian yang boleh menambahkan keimanan kita, boleh mencapai kepada la'allakum tattaqun. Kita mungkin ingat dulu tahun-tahun yang lalu kita berpuasa, kita harapkan tahun ini ada penambahan baik, ada benda-benda yang baru yang dapat kita amalkan dari segi ibadatnya, dari segi ilmunya, supaya ini sebagai satu bekalan untuk kita melakukan plan tindakan dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi, iaitu dalam menjaga amanah. Di amanatihim wa ahdihim ra'un. Makna orang yang beruntung tadi ialah dua perkara tadi, iaitu menjaga amanah dan janji. Sebab bila kita hidup ini, kita ada perhubungan dengan Allah Ta'ala, perhubungan orang lain, perhubungan kita dengan keluarga kita. Tentulah makna manusia ni memerlukan, ada keperluan di antara satu sama lain. Di sinilah bermakna timbulnya masing-masing ada amanah dan ada janji-janji kita. Janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan janji kita, amanah kita dengan keluarga, dengan diri kita. Sebab perhubungan ni kita dengan Allah Ta'ala, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ini telah diaturkan dalam hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang umum, ibadah yang khusus, ibadah dalam bentuk harian, bentuk mingguan, bentuk tahunan, dan ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta benda, dan juga ibadah yang harta pun tidak ada, dan juga dengan bentuk badan pun tidak, tapi hanya dengan melakukan itu berlapar. Mana siang dan kita tidak makan, dengan niat kita semata-mata kerana Allah. Jadi bila kita ibadah Ramadan ini, hubungan kita dengan Allah, janji kita. Itu sebab kita tengok bahawa dalam bulan Ramadan ini, masjid-masjid, surau-surau penuh. Kita rajin beribadah kepada Allah dengan pengisian-pengisian tambahan. Tapi selepas hari raya, maka kurang. Ini kenapa? Kita kena fikirkan bersama. Mungkin pertama, dari segi program kita buat dah. Mungkin hubungan kita dengan Allah. Apa niat kita? Kalau niat kita ibadat, kita baca Quran, kita jadi baik, sebab kerana ianya bulan puasa. Orang tanya, kenapa rajin ibadah? Engkau tak tahu ke ini bulan puasa? Kalau ibadat tu niat kita bulan puasa, lepas hari raya, maka tak ada ibadat dah. Niat kita kerana Allah. Bila kerana Allah, bermakna selepas hari raya pun, still ibadat kita sama. Cuma kita bulan puasa ni, cuma kita pertingkatkan ibadat itu daripada bulan-bulan lain. Kita tanda mana dah jadi satu tradisi. Bila puasa ni rajin beribadah. Macam tuan-tuan ni memang jenis ahli kuliah,
Kita kena memikirkan yang lain-lain, sahabat-sahabat kita itu. Kalau bulan puasa ni dia ada masa, kenapa tidak di luar Ramadan? Mungkin dari segi niat diperbetulkan. Ini perlunya tazkirah ni. Tazkirah ni makna kita bercakap benda yang kita tahu benda tu tapi kita tak buat. Mungkin niat kita sebab bulan puasa. Sedangkan bulan puasa ni bulan ni sebulan je. Sedangkan kita ibadat kerana Allah. Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Anyway, any place, anytime. Kita kena ibadat macam tu lah. Bukan makna semata-mata dalam bulan Ramadan sahaja. Kemudian perhubungan kita pula dengan manusia. Bila perhubungan kita dengan manusia ni, dia ada 4 tahap. Ada 4 tahap. Maksudnya Allah Ta'ala dia tidak membebankan kita kepada keseluruhan manusia. Sebab pertama sekali tahap umum. Umum ni ibarat kita ni satu Malaysia ni. Mungkinlah bila kita jumpa orang, kita tahu dia sebagai orang Islam, sekadar bagi salam je. Itu saja. Kalau tak bagi salam pun tak ada apa hal. Dan kita pun tak ada apa perasaan pun dengan dia. Cuma perasaan kita, dia sebagai seorang Islam, mungkin ada tanda-tanda dia, muka serupa dengan kita, pakaian dia, maka kita jumpa. Kadang-kadang kita jumpa pun, kita tak kenal dia pun. Mana ini kata umum. Yang umum ni terlalu ramai. Dan Allah tidak bebankan dari segi amanah, janji dengan orang-orang seperti ini. Sebab saya sendiri pun begitu juga. Mungkin ramai orang yang kenal. Tapi saya tak ramai yang kita kenal macam mana orang kenal kita. Dan kita pun tidak dibebankan begitu. Dari segi soal minta maaf apa semua pun, dia tak suruh kita minta. Seluruh Malaysia ni. Sebab itu secara umum. Ini mungkin ramai golongan-golongan seperti ini. Dan golongan ini mungkin kita kata yang duduk satu taman ini. Satu taman, kita gunakan satu jalan, mungkin satu surau. Kadang-kadang kita nama pun kita tidak tahu. Tetapi kita kenal dia ini, selalu datang ke masjid. Ini baru kita kata yang kedua, tahap maklumat. Maklumat yang asas. Kita kenal dia sebagai asas. Ini pun tidak ada apa-apa perasaan kita dengan dia. Dan cuma datang ke surau sama-sama. Nama pun kadang-kadang kita tidak ambil tahu pun. Kalau tahu pun sekadar nama. Dia duduk sekian-sekian jalan. Itu asas. Kampung dia mana? Kita mula nak meneroka. Mana itu sebagai kita kata pengenalan maklumat yang asas sahaja. Dan dia tak suruh kita nak mencukil apa semua. Sebab kita ni bila taman ni luas. Tapi kita bolehlah mana hari-hari dalam bulan Ramadan ni. Bila kita bersembang ni, Cik Mat ni kampung mana nak balik raya ni? Saya nak balik Kelantan. Dah tahu dah maklumat dia ni orang Kelantan. Dia ni orang mana? Orang Negeri Sembilan. Itu mana tahap maklumat yang kita kenal dia. Kemudian yang ketiga ni mungkin perhubungan kita ni tahap kita kata boleh minta nasihat. Itu minta pendapat, pandangan. Sebab dah selalu kita makan roti canai, kita belanja, kadang dia belanja. Kadang-kadang ni kita ni pinjam kereta dia. Maka ini dah makin rapat. Ini dah boleh dah minta pandangan, minta nasihat. Kita nak minta pandangan dengan orang ni, kita tak boleh terus-terus minta je. Kita tak kenal dia. Duduk tu jalan jumpa orang ni, saya nak minta pandangan Tuan Haji lagi ni. Orang tengok macam orang tak betul. Bukan. Biasa pandangan ni orang yang rapat. Kita mencerita hal peribadi kita. Dah ada sedikit perasaan di situ. Macam saya kata, duduk sama-sama surau, dah rapat dah. Macam Haji Zul, apa semua. Kita dah mula kenal apa semua. Boleh kita menceritakan. Saya ni semalam ni bertekak dengan isteri saya ni. Saya pun macam mana ni nak ni nasihat isteri saya. Dah boleh lah minta pandangan-pandangan itu sendiri. Ini mana perhubungan ni agak rapat sedikit daripada yang kedua tadi. Dan yang keempat ni iaitu peringkat perasaan. Yang perasaan inilah yang pagi ni insya-Allah kita lihat dari segi amanah kita, janji kita. Bila perasaan ni dia lebih khusus kepada orang yang paling rapat dengan kita. Mungkin isteri kita dah ada perasaan kasih sayang. Mana kita berkongsi kasih sayang, anak-anak dia berkongsi benda yang sama, orang yang sama. Itu maknanya peringkat keluarga. Maknanya suami, isteri, mungkin perasaan bila benda yang hilang, benda yang kita guna sama-sama. Jadi kita bersedih. Ini peringkat ini bila berlaku apa-apa kemalangan. Orang-orang yang tiga golongan tadi datang juga, tetapi tidak seperti macam yang perasaan tadi. Yang perasaan tadi mungkin bila berlaku kematian dia akan menangis, sedihnya lama. Yang masyarakat ni sedih juga, tetapi tidaklah selama macam mana terasa kepada keluarga, sebab dia dah ada satu perasaan.
Perasaan ini sebenarnya tak boleh kita sewenang-wenang kita nak curahkan perasaan itu. Itu sebab kalau dia tu isteri orang lain, tak boleh kita perasaannya dia ada sepadan-sepadan dia. Tak boleh dengan orang jual ikan pun dah ada sembang apa nama ni dengan apa kata-kata yang kadang-kadang tak sepatutnya keluar. Tapi dengan isteri keluarga boleh kita melahirkan perasaan-perasaan, benda-benda hak yang sulit, emosi-emosi yang boleh dia mendengar apa masalah kita. Orang lain peduli apa? Ini mana perangkat perasaan boleh katakan keluarga, anak dengan bapa, suami isteri, adik beradik. Inilah pada bulan puasa hari raya nak mengukuhkan hubungan-hubungan, perasaan-perasaan seperti ini. Kadang-kadang bila berlaku ni terguris hati, maka timbullah merajuk. Ini mungkin kata-kata 2-3 hari dia elok balik. Sebab perasaan ini memang kasih sayang tu ada. Itu kita kata perangkat perasaan. Misal kata bila kita ni berbuka mewah makanan, anak kita duduk di asrama. Kita ada perasaan tu, ada apalah anak kita bang makan di asrama, sedap ke kita ni makan sedap. Itu perasaan. Perasaan rindu bila dah lama tak berjumpa. Kita ni kalau dengan orang lain tak jumpa, tak ada rindu pun, tak ada perasaan itu. Tak ada perangkat itu berlaku kemalangan, sanggup berjaga malam, pergi ke hospital, sanggup mengeluarkan harta benda. Ini di apa? Kita kata foundation dengan perasaan emosi itu sendiri. Kalau misal kata orang lain macam baru ni tuan, tragis sok khabar semalam, kemalangan suami isteri naik motor, bah depan, bah belakang pak dia bukan. Semua orang melihat ni memang simpatilah, sedih, tapi tidak macam mana sedihnya keluarga tu sendiri. Menyambut hari raya, kita mungkin baca khabar sedih lepas 3 hari, hilanglah cerita itu. Mana dia tidak melekat kepada jiwa kita. Dia tak suruh kita nak menangis pula, menangis apa tu isi dia. Apa hubungan? Tak ada apalah dengan baca khabar je. Bukan, dia boleh mengganggu kepada emosi kita. Tetapi keluarga sebab kerana terlalu sayang. Mungkin bapa dia, adik-beradik dia. Ayah ini kita kata perasaan. Perasaan itu mana dia sanggup berkorban. Inilah jagalah, hargailah nilai itu. Sebab ini satu benda yang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berjanji amanah dari segi mendidik apa semua ini, sebab orang ini kalau kita marah dia pun, kita nak mendidik anak-anak kita, maka dia tak adalah nak lari pada rumah, tak adalah masam muka suami isteri, bukan. Jadi mana sebab perasaan kasih sayang tu lebih mengatasi segala-galanya. Saya mungkin sayang saya kepada jamaah. Tidak macam mana sayang saya kepada isteri saya, kepada anak-anak saya. Dan tuan-tuan, begitu juga. Ada perasaan begitu. Macam saya sendiri pun setakat datang kuliah. Bukan? Mungkin dari segi hubungan dunia itu ada. Akhirat pun ada. Mungkin tuan-tuan ada sedikit perasaan sayang sebab saya mengajar. Mana ada dari segi kita kata kepentingan, keperluan duniawi itu ada. Tapi besok kemungkinan saya dah tidak mengajar lagi dah. Mungkin ramai ustaz-ustaz dulu dia mengajar. Sekarang dah tak mengajar dah. Mungkin tuan-tuan lupa dah. Ustaz Syarudin tu dulu mengajar kami. Sekarang ni dah tak ada dah. Dia pun dah sakit lama dah. Tuan-tuan lupa ke saya dah. Mana sebab apa? Kepentingan dunia tu dah tak ada. Ukhrawi itu ada lagi sebenarnya. Sebab kita kena ziarah guru kita. Bukan walaupun dah lama dia tak mengajar. Ini kadang-kadang kita tidak senaraikan. Dulu mungkin guru kita dah lama dah tak mengajar kita. Di mana dia tinggal kita cek balik. Kita ziarah dia, wakil bersuara. Seronok dia rasa dia lagi dinilai. Ini yang banyak kadang-kadang para alim ulama. Dah 5-6 tahun dah sakit. Anak murid tak pedulikan dia. Sebab dulu dia mengajar. Datang berulang hari-hari ataupun seminggu sekali ke surau kita. Sekarang ni dia tak mengajar. Mana faedah dunia tu kita tak dapat dah. Tetapi ingat, ukhrawi itu masih ada. Kita pergi tu dapat pahala. Macam kita sebagai ayah lah, bila sebagai bapa ni, hubungan dengan anak. Anak nampak kepentingan dunia itu ada. Sebab kita didik dia, bagi dia duit, kita beli dia baju hari raya, apa semua. Nampak. Tapi bila kita dah tua besok, anak-anak kita mungkin dah ada kerja sendiri. Rumah mereka sudah besar. Mungkin bapa pun dah uzur dah. Ada anak-anak sini kadang-kadang dihantar bapa dia rumah orang tua. Sebab apa? Dia kata, bapak saya ustaz, dah tak ada apa dah. Dia pun nanya-nyuk lah. Saya pun dah tak kenal dia. Dia hantar sebab dah tak ada faedah dunia dah. Sedangkan ukhrawi itu ada. Ukhrawi tadi bapak tu dituakan. Tidak dimatikan. Maka ada anak-anak kadang-kadang tu tak sanggup nak jaga. Maka diletakkan orang gaji. Ada orang menjaga anak-anak adik-beradik gile-gile.
Ini bapak saya ustaz, dah tua dah. Dia pun tak ingat saya dah nyanyuk dah. Tapi ini bapak saya jaga dia. Sebenarnya faedah dunia dah tak ada nampak dah. Dah tak ada apa dah. Tapi faedah ukhrawi tu ada. Mungkin 5 tahun, 6 tahun kita jaga dia. Ini maknanya perhubungan manusia ni. Bila perasaan tu ada. Keluarga tuan-tuan. Keluarga, perasaan tu ada, mana insya-Allah dia akan jadi kuat. Perasaan ni satu anugerah Allah Ta'ala bagi. Maka jalan kalau amanah itu, kadang-kadang kita pun suami isteri kadang-kadang dah tua dah. Tak ada apa dah. Kadang-kadang tu, ya ini sakit. Dah tua sama-sama tua, tak tahu siapa jaga siapa. Bukan. Tapi faedah ukhrawi tu ada. Ada faedah dunia dah tak ada dah. Sentuhan fizikal tu pun dah tak ada. Dia emosi je. Kata baju kopi pun 5 tahun sudah, jelas. Tak ada dah. Dia pun hal dia lah. Sebab apa? Dari segi emosi tu dah tak ada dah. Dari segi dunia tu dah tak ada dah. Tetapi ukhrawi tu ada. Tanggungjawab untuk menjaga. Kadang-kadang ada juga orang lelaki-lelaki bila isteri tu dah tak ada apa faedah pada dia dah. Dia tinggal begitu saja. Padahal ukhrawi tu kena jagalah emosi-emosi anak-anak itu sendiri. Walaupun dia tidak lagi kadang-kadang dah berbalah, bercerai. Walaupun dia tidak lagi sebagai isteri kita. Tapi dia sebagai ibu kepada anak-anak kita. Sebab nak menjaga tadi, hubungan ni, perasaan ni tadi. Ini kadang-kadang berlaku permusuhan antara anak-anak, keluarga. Semua orang ada masalah ini. Termasuk saya sendiri pun ada masalah. Semua orang ada masalah. Ini zaman mutakhir ni macam-macam. Sikit punya pasal, kadang-kadang itu susah. Dari segi kadang terasa hati. Kenapa ada perasaan terasa hati itu? Saya dengan orang lain yang jauh-jauh tu, kalau ada sikit-sikit dia potong kiu, ada perasaan marah juga. Setakat hari tu je. Tak ada petang, aku cari nak mentokak. Tak ada. Tapi orang yang hampir dengan kita ini, dia akan boleh mengguris perasaan. Sebab ada perasaan sayang. Tapi bila kita ada perasaan sayang, kita melahirkan perasaan memberontak, kita merajuk. Apa tu? Nak mengambil perhatian itu. Tapi perhatian itu tidak dihargai. Ini yang kadang-kadang berlanjutan. Kadang benda itu sedikit sahaja. Rasulullah sendiri pun pada ketika peperangan Hunain. Nabi sendiri ketika perang Hunain tadi, maka Islam menang. Peperangan ini taklah besar macam Al-Azam. Kadang-kadang sejarah pun tak dapat melihat ni seperti macam peperangan Badar Al-Kubra, peperangan Uhud. Hunain ni sebenarnya ada kisah dia. Ketika menang Islam, Nabi mengagihkan harta rampasan tadi banyak kepada orang-orang iaitu muhajirin. Orang Muhajirin siapa dia? Orang-orang Mekah yang hijrah bersama Nabi. Jadi orang Madinah kecil hati. Orang Madinah, ini satu perasaan. Dia kecil hati sebab Nabi ni, dia lebihkan kepada orang Mekah. Yang hijrah. Padahal kami, orang Madinah ni, sama-sama perang dengan Rasulullah. Apa lebihnya orang-orang muhajirin, yang Nabi lebihkan harta rampasan itu kepada orang-orang Mekah. Sehingga kan kecil hati orang-orang Madinah kepada Nabi itu, maka sampai ke telinga Rasulullah. Maka Nabi pun rasa ada perasaan. Nabi pun rasa kecil hati juga. Bila orang Madinah kata Nabi ni tak adil lah, kononnya begitulah. Sebab beri lebih kepada orang Mekah. Maka Nabi selesaikan benda ini. Bila ada perasaan ini, Nabi cepat-cepat selesaikan. Dia kata, aku tahu orang Madinah kecil hati kepada aku. Sebab aku lebihkan harta kepada orang-orang Mekah. Sebenarnya aku lebih pada orang Mekah. Mereka tidak ada apa. Mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka meninggalkan keluarga mereka, jawatan mereka. Mereka datang dengan tangan yang kosong. Semangat keimanan sayang mereka kepada aku. Dan mereka ikut aku ke Madinah. Salahkah aku lebihkan kepada mereka? Dan mereka pun tak lama di Madinah. Besok mereka akan balik ke Mekah. Bila Mekah dah boleh balik, maka akan balik ke Mekah. Tetapi aku ini tidak akan balik ke Mekah. Aku akan terus kekal berada di Madinah. Kamu tak nampak ke aku nilai yang paling baik? Kamu nampak harta benda semua. Kamu tak nampak aku ni akan bersama kamu sama habis hayat aku. Bila Nabi gunakan ayat ini, maka menangis seluruh orang Madinah. Mereka tak nampak Nabi satu aset yang begitu berharga. Mereka nampak harta yang sekumit ini saja yang mereka boleh kecati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku tak akan balik ke Mekah. Aku akan duduk, aku berjanji, aku akan bersama dengan kamu. Dan apakah aku ni tidak ada harga kepada kamu? Apakah harta itu paling berharga kepada kamu? Sedikit aku lebihkan pada orang Mekah. Bukan kerana dia itu orang Mekah, aku lebihkan sebab aku orang Mekah. Tidak. Maka Nabi huraikan ini. Maka orang Madinah ni dia faham. Bila faham, menangis orang-orang Madinah.
Dengarkan begitu sebab mereka tidak nampak bahawa Rasulullah itu merupakan nilai yang paling besar. Nabi sanggup duduk Madinah bersama kita dan Nabi wafat di Madinatul Munawwarah. Inilah hari ini kesan itu tuan-tuan, sehingga kan Nabi menetap di Madinah. Nabi wafat di Madinah. Itu sebab kalau Nabi tuan-tuan balik ke Mekah dan kalau makam Nabi itu berada di Mekah, maka sunyilah bandar Madinah. Orang tak akan pergi lagi Madinah. Rukun haji satu pun tidak ada di Madinah. Ini persoalan dia. Makna itulah dua haramain, dua tanah haram itu sendiri yang dikunjungi oleh jutaan manusia. Kalau dulu bermusim, sekarang tidak bermusim lagi. Kenapa orang pergi Madinah walaupun 8 hari? Sebab Nabi berada di situ. Sayang kasih mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Imam Malik tuan-tuan ketika berada di Madinah, nama Imam Malik tidak pernah memakai kasut di Madinah. Bila ditanya kenapa tak pakai kasut, macam mana aku nak pakai kasut di Madinah ini sedangkan di bawah ada orang yang paling mulia daripada aku. Aku tak sempati nak pakai kasut. Ini mana makam tinggi kepada Imam Malik itu sendiri. Bukan. Jadi berbahaya baru kita nampak nilai-nilai perhubungan manusia itu sendiri. Orang yang paling ada perasaan, kita ada perasaan dengan dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sayang kepada isteri, boleh sayang kepada anak, tapi sayang dulu kepada Allah, sayang dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bila sayang Allah, sayang Rasulullah, insya-Allah terpelihara sayang kita kepada yang lain, manusia-manusia yang lain. Insya-Allah kalau kita ni sayang hanya kepada isteri tapi tak sayang kepada Rasulullah, ini kadang-kadang porak-poranda rumah tangga kita. Ini bila hari raya ni tuan-tuan. Bukan hari raya ni, maknanya ini perasaan. Kadang-kadang ibu tu sendiri memang anak tu bukan tak balik, walaupun ada anak dah 5 tahun tak balik, mungkin 10 tahun dah tak balik, kadang-kadang ada sedikit masalah. Tapi anak tu tahun sudah ada balik, tahun ni tak balik, bukan sebab ada masalah pun, sebab memang giliran pergi rumah sebelah isteri sana. Ibu tadi ni kadang-kadang tak boleh nak makan, nak mengonyah lemang tak boleh, ingatkan anak tadi. Bukan ada perbalahan, ini perasaan. Perasaan itu ingatkan anak dia. Anak lain ada, tapi yang ini tak ada. Bukan ada masalah apa pun, sebab memang giliran dia. Angkat telefon, mu buat apa pagi ni? Itu perasaan. Kadang-kadang ibu tu kadang-kadang tu panggil anak tu, baliklah, kau dah lama tak balik. Alamak, ni tak tahu ke orang dia mesyuarat? Oh, banyak kerja. Ayalah, dulu bapak aku didik kau, dah masuk universiti. Memang kau kerja banyak, kau pun dah jadi CEO dah sekarang ni. Bagus, tu mak bangga lah kau. Tak apalah, letak telefon. Telefon nak seorang lagi. Begitu je jawapan dia. Mak kan tak tahu. Saya orang perempuan. Suami pun, Along pun dia banyak kerja dia. Dah sampai 5 anak sama aja. Semua tak balik. Akhirnya mak tadi rindu. Ini perasaan. Rindu mak tadi. Akhir demam mak tadi. Demam. Demam mak tadi. Sampai nak makan kanji je 4-5 hari tak bangun. Orang jiran telefon. Ni cik mak ni dah demam 3 hari dah. Makan pun kanji dah. Ni saya dah baru menyuap dia. Baliklah. Telefon abang adik, boleh pun balik. Boleh, mak dah sakit balik. Aku ni demam sikit je. Tak payahlah balik. Korang kerja banyak. Mak apalah balik. Balik mak tadi ni. Jadi kalau mak dah sakit baru balik. Mak ni dia nak tengah sihat balik. Bolehlah aku masak rendang. Aku tunggu korang. Daging tu adalah ayam dalam peti ais tu. Korang tak balik. Ini perasaan ibu. Ini benda-benda yang iklan Petronas semua tu kan. Ini lebih kurang iklan jugalah. Bukan, tapi iklan ni surang. Bukan, tapi cuma kita tak masuk dalam TV. Bukan. Jadi emosi, main emosi. Perasaan-perasaan ini. Kadang-kadang kita masih ada ibu. Paling tidak just say hello. Kan telefon, bukan. Jadi maknanya, ini kadang-kadang ibu, perasaan. Kadang-kadang kita orang lelaki-lelaki ni mungkin emosi kita tak macam isteri kita. Kadang-kadang mak tu tengok udang besar tu, tak larat nak makan, mak. Makanlah, dah beli mahal, dah minggu makan. Tinggalkan anak kat situ. Tak boleh makan. Itu lah kau ni emosi sangatlah. Suami ngak makannya. Dia menungkan anak asrama lah. Yang suami menung juga, dia menungkan mak lagi satu. Dia menung juga. Bukan, abang menung apa? Menungkan anak ke tak? Mak lagi satu, tak cakap je lah. Bukan. Jadi emosi tu lain. Emosi. Ini hubungan perasaan. Hubungan perasaan ni lah tuan-tuan. Ramadan ni kita berterawih sama-sama kan. Jadi baru nampak hubungan anak emosi tu, kasih sayang tu. Atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kebendaan itu sendiri. Jadi itu sajalah sebagai renungan tazkirah kita pada pagi ini.
Mudah-mudahan kita boleh melakukan perubahan demi perubahan dari masa ke semasa. Dan memang manusia itu sukar nak melakukan perubahan, apatah lagi dia tak nampak apa perlunya dia berubah. Kita boleh melakukan perubahan demi perubahan dari masa ke semasa itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ada benda yang dapat sampaikan pada pagi ini yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah makna tazkirah. Tazkirah ni dia tak panjang, tapi kita mengingatkan benda yang hari-hari kita tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Ini benda-benda emosi ni kita kena jagalah, supaya kadang-kadang kawan kita kecil hati, itu dia ada emosi. Tapi jangan emosi tu yang di luar batasan. Itu tak boleh. Kita ada emosi, kita tak tidur malam. Kadang-kadang tu, orang tu kahwin muda, umur 25 tahun. Pakcik tu umur dah dekat 70. Kita pula tak tidur malam. Pasal apa? Jadi emosi tu tak ada faedah. Bukan, kenapa bang? Aku tak boleh tidur lah. Sebab mengenangkan Pak Haji tu kahwin dengan orang muda sangat lah, dia kata. Yang awak yang tak tidur, tak pasal apa? Emosi tu, jangan. Tak ada faedahnya emosi tu. Yang dia pula yang ralat sangat tu, pasal apa? Yang pengantin baru tu dah lena tidur dah. Yang kita tak lena buat apa? Bukan. Ini makna emosi yang kena meletak ke tempat tak kena pada tempat dia lah. Jadi ini boleh merosakkan kita. Itu guna kita hadir tazkirah ni dapat kita betulkan. Jadi dua perkara lah dalam bab fact lah sebenarnya. Dalam bab tajwid. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Pergi surah, mayang selalu. Tapi bila nak cakap dia orang takut kecil hati. Macam bagi salam semayang lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dah 40 tahun dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi satu doa iftitah. Dia bukan inna salati. Dia tidak ada sabdu. Inna salati. Inna salati. Mana dia rengat inna. Inna salati. Ni inna salati. Selambung seronok lidah. Suka hati dia nak sebut. Kita ni berapa kadang ada orang sebelah mayang itu. Inna salati. Nak kena lepas mayang ni. Bukan? Nak kena tu makna ceramah itu je lah. Bukan? Jadi maknanya kita kena betulkan ini. Benda ni sebenarnya dah 20 tahun sebut dah. Tapi kita rasa betul benda tu. Sebab kita dah biasa. Jadi mana kita kena betulkan yang tak betul tadi. Siapa nak betulkan? Sebab dia memang dah rasa betul. Dah rasa betul. Tak adalah rasa benda tersalah. Dia bukan inna salat, inna salat, inna. Tapi mungkin sini tidak kot. Bukan? Dia inna salati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Terima kasihlah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fattah ya alim ya razzaq ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.